Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda masih lagi bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM FM, pilihan utama anda. Kita bertemu lagi untuk waktu ini seperti biasa dalam rancangan Tafakuh Fiddin, yang mana akan kita mendengarkan dan juga kita menghayati pengajian ilmu yang membicarakan hadis berdasarkan kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin ringkasan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan Alhamdulillah seperti biasa juga dapat kita bersama kembali dengan Al-Fadhil Ustaz Adlan Abdul Aziz yang kini telah pun bersama-sama kita di studio. Kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama lagi untuk kali ini. Kita nak berbicara tentang tajuk kita, iaitu larangan mengumpat dan menyebarkan keburukan. Banyak antara yang lain yang akan kita dengarkan nanti berdasarkan hadis yang akan dibicarakan bersama sebentar lagi. Dan juga jika anda ada sebarang soalan, pertanyaan, boleh terus ke Facebook IKIM FM ataupun terus menerusi talian WhatsApp IKIM FM, iaitu 011 29 004 004. Baiklah, untuk itu kita terus saja bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk membicarakan sebagai mukadimah kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Irwan. Terima kasih Radio IKIM. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mendengar dan juga yang mungkin penonton. Malam ini kita akan melihat dalam masa yang ada tentang beberapa larangan yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan muslimat yang mendengar, dalam kitab Riyadhus Salihin, sama ada kitab yang asal karya Imam An-Nawawi ataupun yang diringkaskan yang kita gunakan pada malam ini, terdapat bab tentang kelebihan amalan-amalan tertentu, dan juga terdapat bab yang berkaitan dengan larangan kepada perkara-perkara tertentu. Maka kita sampai kepada larangan, dan larangan ini ialah larangan yang masih berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama Muslim. Dalam siri yang lepas, minggu lepas, kita telah bercakap tentang soal takabur dan tawaduk. Juga berkaitan dengan hubungan sesama Muslim, kita disuruh untuk merendahkan diri dan juga tidak membesarkan diri atau merasa sombong dengan apa yang Allah berikan. Pada malam ini kita melihat pula larangan tentang perkara yang berkaitan dengan apa yang dipanggil, apa yang disebut sebagai perkara yang dilarang berkaitan dengan lidah ataupun lisan. Kita sedia maklum bahawa Allah SWT memberikan kita banyak nikmat, dan di antara nikmat yang besar yang cukup hebat yang seluruh manusia kadang-kadang lupa untuk mensyukurinya ialah nikmat mempunyai lidah yang petah bercakap, lisan yang boleh menyampaikan apa yang terbuku dalam hati dengan bahasa masing-masing. Dan percakapan ini cukup mengkagumkan, sehingga ramai yang menulis tentang hebatnya percakapan manusia, sehingga percakapan ini ada yang boleh mencetuskan peperangan, boleh mendamaikan orang-orang yang bergaduh, boleh menyebabkan orang menangis, boleh menyebabkan orang ketawa dan sebagainya. Maka ini satu nikmat yang besar yang kita harus syukuri, dan Allah menyebut nikmat dalam Al-Quran Al-Karim bahawa ia adalah nikmat yang dikurniakan kepada kita. Maka dengan nikmat yang ada ini, kata ulama, apa sahaja nikmat kita boleh jaga dan tunaikan amanahnya, ataupun kita boleh biarkan dan kita abaikan, dan kita mendapat balasan yang tidak baik ataupun dosa. Maka di antara perkara yang boleh dibuat oleh lidah ialah menghasut, mengumpat, dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Maka malam ini kita akan melihat ayat Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana keadaan perkara ini, iaitu semuanya dilakukan dengan ucapan, dengan percakapan, dengan lisan. Jadi kita lihat ada orang yang boleh menggunakannya untuk kebaikan, maka dia mendapat ganjaran yang banyak. Begitu Allah SWT memuji orang-orang yang bercakap benda yang baik, dan Nabi SAW juga memuji orang yang bercakap benda yang baik. Dan Nabi SAW menyebut bahawa ada perkara yang boleh dilafazkan oleh lisan, yang boleh menjadi dan memberatkan, menjadi amalan dan memberatkan timbangan, dan begitu juga sebaliknya. Maka dalam Al-Quran, sebagai contoh, dalam kitab kita dimulakan dengan ayat Al-Quran. Kita boleh ambil satu ayat Al-Quran dulu, iaitu ayat dalam surah Al-Hujurat
Ayat yang semua orang tahu maknanya, iaitu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah di antara kamu, kata Allah, mengumpat sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalau kamu diibaratkan memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi ini sebagai kita panggil perumpamaan tentang betapa buruknya perbuatan mengumpat ini, yang mana ia lazat dari segi zahirnya, tapi dari segi yang kita tidak nampak ia ibarat memakan bangkai. Jadi ini adalah satu perumpamaan yang cukup untuk kita berfikir, untuk kita yang berakal berfikir. Walaupun seronok, kita gembira kadang-kadang, tapi selepas kita mungkin mengumpat, kita rasa macam menyesal, seolah kita tadi kita telah buat satu benda yang diibaratkan dalam Al-Quran sebagai benda yang amat jijik ataupun amat buruk. Kemudian Allah menyebut wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maksudnya bertakwalah kepada Allah. Allah itu penerima taubat, amat menerima taubat dan amat penyayang. Maksudnya apa? Semua orang buat dosa, semua orang pernah mengumpat, tapi tidak ada alasan untuk kita teruskan perkara tersebut setelah kita mengetahui ia perkara yang tidak baik. Maka Allah sentiasa membuka pintu taubat dan sentiasa mengasihi orang-orang yang menyesal. Maka kita nak bincang pada malam ini, ataupun kita nak ingatkan diri saya dan semua yang mendengar, bahawa Allah SWT memberikan kita peluang untuk kita meninggalkan perkara sebegini. Yang disebut dalam ayat ini ialah mengumpat, dan kita lihat sebelah ini adalah menghasut dan sebagainya menggunakan percakapan. Jadi bila bercakap ini satu benda yang boleh menyebabkan keburukan kepada orang lain, kadang-kadang kita terlepas cakap, kita panggil, atau kita terleka dan terlupa. Dan kadang-kadang disebabkan percakapan kita, mungkin kita tidak sedar kesan selepas itu. Selepas kita menyadari, selepas kita menyesal, maka peluangnya masih ada. Allah mengakhiri ayat dengan menyebut sifat Allah menerima taubat dan mengasihi umat Islam ataupun manusia yang sentiasa menyesali perbuatannya. Dan kalau kita mulakan dengan mengumpat ini, maka kita sebutkan bahawa ulama menjelaskan mengumpat ialah menyebut keburukan orang lain pada waktu yang dia tidak tahu atau tidak sedar, dan dia tidak akan suka kalau mendengarnya. Jadi ini satu benda yang jelas, menyebutkan keburukan tanpa sebab, hanya semata-mata. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana ulama jelaskan ada sebab-sebab kita ni mengumpat dan mencela. Ada sebab-sebab yang kita boleh kongsi, yang kita boleh atasi. Cuma nak ceritakan bagaimana mengumpat ini ialah menyebut keburukan. Maka sepatutnya kita, seorang Muslim yang bersaudara, menyebut kebaikan. Itu sepatutnya. Maka bila kita sebutkan keburukan, kita akan membawa kesan yang buruk kepada orang yang kita umpat, ataupun juga kepada diri kita yang mengumpat. Dan yang kita boleh kata malang juga ialah yang mendengar, yang join sekaki, yang duduk sesaja, duduk bersama kita, diajak join, maka dia menjadi ahli mesyuarat tingkap. Maksudnya sama-sama join. Sedangkan sepatutnya kita janganlah ajak orang lain buat jahat. Kita ajaklah makan ke buat benda baik ke, tapi kita ajak ramai-ramai. Maka kadang-kadang orang panggil apa, buat ketupat. Bukan buat ketupat, tapi mengumpat. Ya, itu cerita dia. Allahuakbar. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Ustaz atas kupasan awal mukadimah untuk kita bersama-sama mengetahui apa yang akan turut sama untuk diteruskan lagi dalam kita bicarakan mengenai tajuk larangan mengumpat dan menyebarkan keburukan. Dan jika anda ada sebarang soalan, pertanyaan, boleh terus salurkan menerusi Facebook IKIM FM ataupun juga menerusi talian WhatsApp IKIM FM 01129004 dan pastinya insyaAllah akan kita sambung lagi untuk mendapatkan lagi informasi yang seterusnya selepas ini. Pastikan anda terus setia bersama kami. Kita nak berehat seketika, terus bersama di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Ya Zal Jalal.
9-102.7. Terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Kita bersama kembali meneruskan rancangan pengajian kita iaitu Tafakur Fiddin yang masih lagi untuk kita bicarakan waktu ini. Untuk kita bawakan kepada anda bersama Fadil Ustaz Andalan Abdul Aziz. Kita membawakan tajuk larangan mengumpat dan menyebarkan keburukan. Ada soalan, ada pandangan dan sebagainya, boleh salurkan ke Facebook IKIM FM ataupun menerusi talian WhatsApp IKIM FM 011-2900-400. Baik Ustaz, tadi saya dah mulakan bacakan hadisnya, kita dah ketahui mukadimah tentang yang kita bawakan tajuk kita pada kali ini. Mungkin kalau boleh kita ingin tahu dari segi sebab musababnya Ustaz, punca menjadikan orang ni suka nak menuju ke arah perlakuan sebegini Ustaz, mengumpat, menyebarkan keburukan ini. Jadi mungkin ada sebab musababnya Ustaz. Baik, para ulama telah pun menulis dan membincangkan tajuk ini dan menyenaraikan beberapa perkara yang menjadi punca utama dan yang lain-lain berpunca daripada punca utama inilah. Kenapa manusia boleh mengumpat, kenapa manusia boleh menyebarkan keburukan ataupun kita kata juga menjadi talam dua muka ataupun lebih daripada dua muka. Jadi semua ini kerana kata ulama di antaranya adalah sebab satu penyakit nama dia hasad dengki. Hasad dengki, maksudnya kita tidak boleh melihat, kita tidak senang melihat orang lain senang. Kan? Kita melihat orang lain mendapat nikmat dan kita iri hati, dan kita tak dapat nak buat apa-apa melainkan kita memburukkan dia. Maka ini satu benda yang sebenarnya amat merugikan diri kita. Kerana pertamanya kita tak dapat apa yang kita nak, dan yang kedua kita orang itu lebih mulia daripada kita kerana dia mendapat nikmat dan mendapat ganjaran pahala yang kita umpatkan dia. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Rasulullah bahawa di akhirat nanti kita akan terpaksa membayar harga umpatan kita itu kalau kita tidak bertaubat, membayar dengan ganjaran pahala diberikan kepada orang tersebut, amalan-amalan kita yang lain diberikan. Satu lagi sebab yang disebut oleh para ulama ialah kerana kita berkawan dengan sahabat-sahabat yang suka tidak menjaga percakapan. Ini antara sebab. Jadi kalau sebab dengki tadi dah sebab dalaman, kan kita tak puas hati. Tapi kadang-kadang kita bukan soal dengki, tapi soal kita bersahabat dengan orang yang memang suka buat benda ni, mengumpat, menghasut, dan juga bercakap benda yang tidak elok, maka menjadi tabiat dan berjangkit kepada kita. Sebab itu kita disuruh mencari sahabat yang baik dan mengelakkan kawan-kawan yang mempunyai sifat yang buruk. Berkenalan dan berkawan disuruh kita ramaikan, tapi untuk bersahabat sehingga kita dapat mencontohi sahabat itu, bukan mencontohi perkara yang buruk, mencontohi perkara yang baik. Dan di antara sebab lain juga kata ulama ialah kerana manusia ni ada yang ingin dirinya dikenali atau menaikkan diri atau menonjolkan diri, maka dia terpaksa mengumpat orang lain dan mencela orang lain. Ini dipanggil untuk menaikkan diri, dia kena pijak orang lain. Ini satu benda yang juga para ulama kata menjadi sebab kita mengumpat dan menjadi sebab kita ingin menunjukkan diri kita lebih daripada orang lain. Maka kita terpaksa jatuhkan orang lain dengan cara mengumpat, dengan cara membawa hasutan dan sebagainya. Dan yang menariknya Ustaz, bila kita lihat cara mengumpat ni macam-macam. Kan, cara mengumpat ni, dan setengah ulama kata kadang-kadang mengumpat ni tidak semestinya mengumpat kita panggil kau-kau, kan? Tapi dia mengumpat ringan-ringan, ataupun mengumpat sikit-sikit, ataupun bagi satu hint, satu clue, kan? Satu benda yang contoh macam kalau yang menonton mungkin boleh nampak saya buat bila orang tanya kita, Ustaz, orang ni okey tak? Kita pun buat buat muka sikit, buat pejam mata sikit, goyang-goyang tangan sikit. Itu pun jadi masalah besar. Kerana apa? Kerana kita menunjukkan yang kita ni hati kita tak elok, tapi kita cuba sembunyikan. Dan kita cuba, kita panggil apa, menarik minat orang tu supaya lebih tahu. Jadi ini akhirnya orang akan tahu dan orang akan membawa benda yang diumpat ni. Baik. Juga dalam kategori mengumpat ini juga adalah yang kita panggil sebagai istilah hadis yang disebut sebagai namam.
ataupun hammazim masya'. Dalam Quran Allah sebut surah Al-Qalam, hammazim masya'im binamim. Namim maksudnya membawa hasutan. Disebutkan masya' maksudnya sentiasa ke sana kemari. Jadi orang yang sebegini dia mencela, tapi dia tidak cukup dengan hanya memberitahu orang di depan dia. Tapi dia dah berusaha ke arah nak sebarkan. So ini masalah yang lebih susah, iaitu menghasut, menyebarkan. Orang panggil istilah mengadu domba, ataupun membawa keburukan ke sana dan kemari. Di hari ini kita tak perlu ke sana dan kemari, kita duduk depan laptop je. Betul. Depan handphone je, kita dah boleh sebarkan. Maka ini paling bahaya, kerana Nabi SAW bersabda, kita baca hadis dalam kitab kita, iaitu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk syurga orang yang membawa namimah atau membawa berita buruk, hasutan, dan membawa pergaduhan dan perpecahan. Apa maksud dia? Di sini saya nak kongsi bersama dengan para pendengar bahawa bila kita jumpa hadis yang sebegini, tidak masuk syurga. Apa maksudnya? Imam An-Nawawi, pengarang kitab kita, dan juga imam-imam lain telah menjelaskan bahawa tidak masuk syurga, maksudnya ialah ada beberapa maksud. Bukan maksud tak masuk syurga sampai bila-bila, bukan. Sebab ini orang ni dia tidak kafir. Orang kafir meninggal dalam keadaan kafir, dia tak akan masuk syurga sampai bila-bila. Tapi orang yang beriman buat dosa sebegini, memang dosa yang banyak, yang besar, maka dia tak masuk syurga. Maksudnya apa? Maksudnya ialah, antaranya kata ulama seperti Imam An-Nawawi, ialah dia tidak akan masuk syurga selagi dosanya tidak dibalas. Itu maksudnya. Maka setelah dosanya dibalas dan habis dibalas dan selesai tempohnya, maka dia akan masuk syurga. Itu satu maksud. Maksud yang kedua juga yang menyokong maksud ini ialah, kata Imam Nawawi dan lain-lain lagi, ialah dia tidak akan dapat masuk syurga bersama orang yang awal masuk syurga. Maka dia dilewatkan. Itu maksud tidak masuk syurga. Jadi kita kena hati-hati. Sebab kadang-kadang bila kita menyebut benda, kita memang kita nak nasihat orang. Kita kata kepada orang, orang yang mengumpat, mencela, menghasut, dia tak masuk syurga. Sampai bila-bila kita cakap macam itu. Sedangkan maksudnya bukan macam itu. Tapi sudah pasti ada amaran keras. Maksudnya, pertama, kita dah rugi sebab kita lewat masuk syurga. Kita, kalau kita renungkan, kita ingin masuk syurga bersama yang awal. Apatah lagi bersama dengan para rasul, para nabi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi kita nak bersama dengan grup yang awal, kan? Tapi bila kita tertinggal, maka dia agak menyedihkan. Bila kita dilewatkan, ditahan dan diseksa, na'udzubillah, dan neraka bukanlah satu benda yang mudah. Sebab itu kita jangan mengambil mudah amaran sebegini. Jadi bila Nabi sebut begini, bermakna orang yang sebegini, sekiranya dia tidak bertaubat dan dia masih meneruskan sampai dia mati dan dia tidak bertaubat, maka dibimbangi dia akan dapat hukuman sebegini. Bermakna ia bukan satu benda yang kecil. Kita buat benda ni, kita tak rasa penat, tapi akhirnya kita membawa dosa yang banyak dan kita menyebarkannya, maka dosa kita bertambah. Dan satu lagi kata ulama' ialah ada orang akan terjejas dan terkesan dengan apa yang kita buat. Maka dosa kita makin bertambah dari segi menyusahkan orang, menyakitkan orang, dan sebagainya. Baik. Satu lagi hadis kita boleh baca di sini, hadis yang kedua, ialah bagaimana kisah yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ramai orang tahu hadis ini, iaitu Rasulullah SAW bersama para sahabat melintasi dua kubur. Dan Nabi berkata, ama innahuma la yu'adzaban. Dua ahli kubur ini sedang disiksa. Dan wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka bukanlah disiksa pada perkara yang besar pada mata mereka. Maksudnya apa? Maksudnya satu perkara, kata ulama', bila kita buat benda ni, kadang-kadang kita remehkan. Dan kita rasa macam, yalah, kita rasa benda ni tak ada apa sangat lah. Sikit je, kan? Mengumpat, kutuk orang, sebarkan, ini benda sikit je kot, tak ada apa kot. Maka rupanya dosanya berpanjangan. Dan dua dosa di sini, ataupun dua kesalahan yang disiksa di kubur ini, menunjukkan satu benda yang bahaya kepada kita disiksa di kubur. Bukan benda yang mudah. Apa dua benda tu? Salah satunya ialah membawa hasutan, menyebarkan perkara buruk. Orang ni dia yamshi, dia berjalan ke sana kemari, maksud dia menyebarkan. Zaman dulu berjalan lah, kan? Zaman sekarang tak boleh berjalan.
Duduk dan diam, sebarkan. Dan kadang-kadang yang kita lihat bagaimana disebarkan benda baik tidak disebarkan, tapi benda buruk pula yang susah payah duk disebarkan, dan dia disebarkan dengan detail dan sebagainya. Maka orang ni dibimbangi jadi seperti ini, disiksa kerana menyebarkan keburukan. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang kedua disiksa kerana dia tidak bersuci daripada kencingnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia orang yang tidak peduli tentang kebersihan untuk solat, dan dia tidak peduli tentang solat. Bermakna dia tidak ke arah untuk bersuci. Jadi bila wuduknya tidak cukup, tidak sempurna, solat yang tidak sempurna, maka berkait rapatlah semua benda. Berkait-kaitlah semua benda. Jadi kita lihat dalam hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana orang yang sebegini bakal disiksa. Tadi disebutkan tak masuk syurga. Sekarang yang kedua, siksa kubur. Bermakna ini satu benda yang kita kata macam Sayyidina Osman pernah sebut, bahawa kubur ini tempat persinggahan. Kalau berjaya, berjayalah kita. Maka bila orang duduk di kubur, kita disuruh menziarahi kubur untuk merenungkan tempat kita akan transit, tempat kita akan singgah. Maka sudah pasti kita akan ingin untuk jadi seperti sabda Nabi, Raudhatun min Riyadil Jannah, supaya kubur kita menjadi taman-taman syurga. Dan kita juga sudah pasti tidak mahu disiksa di tempat kita menunggu untuk kita dibangkitkan kembali. Maka bahayanya orang yang mengumpat ini dan mencela dan membawa benda buruk ini ialah bahayanya di dunia dan selepas mati, dan yang paling besar di akhirat nanti. Alhamdulillah. Jadi itu antara lain sebagai penambahan meneruskan perbincangan kita malam ini untuk rancangan Tafakur Fiddin, dan insyaAllah kita akan bersama untuk memberikan peluang untuk anda jika ada soalan. Selepas ni akan kita kongsikan untuk kita sama-sama dengarkan jawapan daripada Ustaz. Anda boleh salurkan melalui Facebook IKIM FM ataupun juga talian WhatsApp IKIM FM 011-29-004-004. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan bicara kita dengan tajuk larangan mengumpat dan menyebarkan keburukan sebentar lagi. Pastikan anda terus saja bersama kami. Kita berehat seketika. Jika ketenangan terus lagi bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda, rancangan Tafakur Fiddin. Kita bawakan waktu ini dengan tajuk larangan mengumpat dan menyebarkan keburukan bersama Al-Fadhil Ustaz Adlan Abdul Aziz. Dan kita persilakan untuk anda jika ada soalan boleh terus ke Facebook IKIM FM ataupun juga talian WhatsApp IKIM FM 011-29-004-004. Ini ada pertanyaan daripada pendengar kita di WhatsApp, Ustaz. Saya rasa ni sebagai satu kelaziman lah, memang realiti yang berlaku lah katanya. Menerusi beliau ni kebingungan dengan rakan sekerja di pejabat. Mereka ni sering mencucuk, talam dua muka, mengumpat tak kira siapa pun lah.
Yang pada hakikatnya dia ni suka bersilaturahim, tapi dalam keadaan begini ambil pendekatan untuk jadi pendiam dan sering angkat kaki setiap kali kelompok ini berkumpul katanya. Jadi kadang-kadang risau dilabel sebagai kera sumbang lah kerana tak bergaul dengan kawan-kawan ni. Jadi mungkin dalam masalah ni mungkin apa solusi yang terbaik lah kalau boleh Ustaz beri pandangan. Baik, situasi ini berlaku pada semua. Yang terutama bila kita bermasyarakat dan mungkin di tempat belajar atau tempat kerja. Bila kita nak bersahabat dan berkawan, jadi kita nak supaya orang tidak mengatakan kita ni tertutup kan, sombong jadi kita nak berkawan. Bila kita berkawan, dilema kita ialah bila kita berkawan jumpa kawan-kawan yang macam ni, maka dia ajak kita untuk sembang saja, bukan ada apa sangat, sembang cerita. Kemudian mula bersembang ni, kalau sembang benda yang simple dia tak apa syok sikit. Jadi kena bersembang ni benda yang menarik. Antara benda menarik ialah kita kadang-kadang ada orang mengambil sikap untuk menyebut keburukan orang lain dari segi mungkin kita kata nampak macam niat dia betul lah. Nak sebut orang ni begini, orang tu begini semua. So kita kena tegas dalam hal ni. Jadi kalau kita nak lebih baik, maka kitalah berperanan. Jangan salahkan orang lain semata-mata. Pertama, peranan ni ialah kita cuba elakkan. Tapi yang lebih baik ialah kita cuba ubahkan. Kita cuba berperanan dan kita mengambil sikap untuk mempengaruhi pula kawan-kawan kita ni. Jadi kita boleh sebenarnya, kita boleh terus untuk orang panggil bersilaturahim, ukhuwah, untuk bermasyarakat, tapi kita menjadi orang yang menentukan dia. Kan? Jadi bukanlah maksud kita nak tunjuk bagus. Mungkin orang kata amboi spoiler lah, sebab orang tengah sonok sembang dia tukar tajuk kan. Jadi mungkin lama kelamaan kita akan boleh menentukan arah perbualan tersebut. Kita cuba, maksudnya lebih baik bagi saya ialah kita mempengaruhi kawan-kawan kita ni, menyedarkan dalam keadaan yang pelbagai lah. Mungkin ada orang boleh ambil masa yang panjang, dia tak boleh tiba-tiba. So mungkin dia baru lagi tempat tu, maka dia perlukan untuk ada kepercayaan orang lain. Mungkin dia muda, yang ajak mengumpat ni orang lebih tua, dia kena jaga adab. Maka dia kena berperanan. Sebab apa? Sebab kita bukan hanya nak selamatkan diri kita saja. Kita bukan saja nak diri kita ni tak mengumpat dan sebagainya, tapi kita nak kawan-kawan kita juga berubah. Maka kita cuba jadikan pengajaran kepada orang lain. Dan maklumlah, sebagai ulama kata, kalau tak boleh tinggal semua, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maknanya kita cuba kurangkan. Cuba dalam proses kita untuk sama-sama baiki. Mungkin kita kata saya bukanlah baik sangat, tapi kita nak sama-sama baik kan, ke arah tu. Dan satu lagi benda yang disebut tadi, yang penting ialah talam dua muka. Kita dalam hadis yang buku kita ni ada hadis tentang talam dua muka ni. Nabi SAW sebut dalam hadis yang seterusnya, iaitu Nabi menyebut bahawa tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Yang kamu akan dapati di antara seburuk-buruk manusia dalam masyarakat ialah yang mempunyai dua wajah. Maksudnya apa? Maksudnya, apa kaitan dengan mengumpat dan mencela dan maksud tadi? Dia memang buat benda yang sama. Bermakna dia membawa keburukan dan bermuka-muka di depan satu pihak, dan dia pergi ke pihak yang lain dan dia bermuka-muka dan membawa benda buruk. Maka hasil dia, kita nak bezakan dalam dua muka dia dengan orang yang baik, orang yang kita panggil peramah dan mesra baik dengan semua orang ni, serta lain. Dalam dua muka ni ialah dia akan membawa keburukan. Kita panggil batu api ke, penghasut ke, pemecah belah ke, dalam dua muka ni masalah. Dan kita tahu betapa pedihnya bila kita kena dalam dua muka ni. Kan, macam mana kita tahu orang di depan kita, Masya Allah, puji kita, kan, belakang dia kutuk kita habis-habisan. So bila kita tahu, kita, ya Allah, pedihnya. Kan, depan kita lain, belakang lain. Jadi kita katakan macam ni, orang yang baik, dia akan baik dengan semua orang, insya-Allah. Tapi baik dia itu tidak akan menyebabkan pergaduhan. Maksud dia akan jumpa semua orang, bercakap benda yang baik, dan tidak bergaduh. Ini dipanggil orang yang mesra dan baik. Tapi dalam dua muka ni ialah dia ada agenda lain. Maka dia bermuka-muka di depan orang ni untuk dapat sesuatu, dan dia pergi kepada orang lain dan bermuka-muka untuk dapatkan yang benda lain pula. Maka akhirnya bergaduhlah orang lain kerana dia. Jadi ini dipanggil
benda yang kita panggil talam dua muka. Maksudnya dia datang kepada kaum ini, Nabi sebut alladhi ya'ti haula'i biwajhin, dengan dia datang kepada orang ni dengan wajah yang satu, dia pergi pada orang lain dengan wajah yang lain. Bermakna dia merosakkan hubungan. Itu point dia. Sebab itu bila kita faham benda ni, kita tidak akan campur adukkan antara orang yang cuba mendamaikan semua pihak. Contoh macam kita ada dua sahabat kita yang bergaduh. Kita pun pergi jumpa yang sahabat yang pertama. Kita kata tak payahlah marah dia sangat. Dia tu baik, dia tu baik dengan kau, dia suka. Cuma dia kadang-kadang macam tu. Kita pergi orang ni pula, kita kata kawan kita tu sebenarnya okey. So kita mendamaikan. Ini bukan talam dua muka. Ini dia nak pendamai. Dan talam dua muka kesan dia ialah buruk. Dan ini berlaku dalam banyak organisasi. Malangnya berlaku di kalangan kita orang Islam. Dan berlaku kadang-kadang di kalangan orang yang memang tahu benda ni salah. Tapi disebabkan sebab-sebab tertentu, agenda tertentu, mungkin sebutkan tadi kan, dengki, nak mengatasi, nak menonjol, dan juga kerana mungkin inginkan habuan material semata-mata, maka dia telah menyebabkan sebahagian pihak mendapat kemudaratan. So ini talam dua muka yang dilarang dalam agama kita. Dan kita baca satu hadis yang lain lagi, iaitu tentang Abdullah bin Umar. Dikatakan kepada dia, Abdullah ni adalah anak Sayyidina Umar, sahabat Nabi, Ibnu Umar, nama dia Abdullah. Ada orang datang jumpa dia di zaman sahabat. Dia kata, kami, wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah bin Umar, wahai sahabat Nabi, kami jumpa pemimpin-pemimpin kami cakap lain dengan apa yang kami cakap dekat luar lepas kami jumpa mereka. So ini masalah juga. Maksudnya jumpa orang cakap lain, belakang cakap lain. Itulah dia. Ini dipanggil apa? Jumpa orang atasan. Maksudnya yang tadi jumpa mana-mana orang. Maka Ibnu Umar bagi nasihat yang kita panggil apa? Hashtag deep ni lah nasihat. Penting hashtag deep ni. Dia kata, kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulullah. Kalau macam itulah perangai kamu, dulu di zaman Nabi dulu, kami anggap itu adalah sifat munafik. Kami anggap macam tu. Maksudnya macam kita kata, aku tak tahulah kau orang anggap apa. Bagi aku, dulu kami anggap tu munafik. Maksudnya bercakap benda lain, di depan orang lain, belakang kutuk. Tapi ni bukan menidakkan nasihat. Sebab tu orang yang buat talam dua muka ni, dia tak akan dapat bagi nasihat. Sebab dia kan dipanggil apa, bodek ke jack sebalik kan, maksud lebih sangat jack kan, maksud datang-datang jumpa orang. Kita nak kan, kalau kita orang atasan, kita nakkan orang bawah kita membantu kita, bukan merosakkan kita. Membantu maksudnya nasihat, yang baik disokong, yang salah dinasihatkan. Ini tak masuk-masuk, alamak hari ni nampak bos lawa lah ni kan, smart lah hari ni, saya sokong semua go belakang, ini bos kita ni. Jadi adakah macam ni sifat seorang Muslim? Itu maksud Ibn Umar. Bukanlah dia nak katakan munafik. Orang ni jadi munafik, kafir, na'udzubillah. Maksudnya kan tak elok panggil macam tu. Yang eloknya apa? Bermanis muka, bercakap benda yang baik, tapi menasihati. Bila keluar daripada tempat tu, tak ada guna lagi nak mengutuk dan sebagainya, kerana tidak sampai kepada orang yang kita kutuk. Sebab itu kadang-kadang bila kita fikirkan balik, nasihat ni untuk diri saya dan semua yang mendengar, apa yang kita nak daripada mengutuk, mencerca ataupun talam dua muka, apa yang kita nak sebenarnya? Dia tidak akan bawa kepada kebaikan. Kalau orang tu niat dia baik, contoh dia kata, aku nak ubah kawan aku ni, ataupun bos aku ni, aku nak ubah, maka dia ambil peluang dan ambil sikap bagaimana langkah yang proaktif, yang positif, betul-betul praktikal nak ubah. Mungkin. Tapi orang yang macam ni, dia tidak akan mengubah apa-apa. Dia terus kutuk, bahkan dia suka pula ada model baru untuk kutuk dan sebagainya, maka dia tidak akan selesai. Maka dia merosakkan orang lain dan diri dia secara kita tidak sedari. Sebab itu penting. Betul Rasulullah SAW menasihatkan dalam hadis yang seterusnya, iaitu bila Nabi kata ghibah, mengumpat tu apa, maka sahabat kata Allah Rasuluhu a'lam, Allah Rasul lebih tahu. Ini adab sahabat. Kadang-kadang sahabat ni dia tahu jawab, dia boleh bagi pendapat, tapi sebab dia suka Nabi jawab. Kan? Macam bila guru kita tanya, kita kata saya tak tahu. Ini dipanggil hormat guru. Nak guru cerita. Ceritalah wahai guruku. So ini Rasulullah ni dia Nabi, dia dikasihi. Dia tanya sahabat dia, tahu tak apa itu ghibah, mengumpat?
Maka sahabat dia kata, Allah dan Rasul lebih tahu. Maksudnya, ceritalah pada kami Rasulullah, kami nak dengar. Itu masuk adab. Maka Nabi kata, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut tentang saudara kamu benda yang dia tak suka bila dia dengar. Maka datanglah soalan yang biasa dia tanya, kalaulah benda tu ada pada dia Rasulullah, maka Nabi kata itu mengumpat. Kalau tak ada, maka itu fitnah. Maka kalaulah kita dapat ingat diri kita hadis ni, di mana-mana kita pergi kita sedar pengajaran Nabi ini, maksudnya apakah keperluan kita nak mengumpat? Apakah sebab? Kalau kita betul-betul ikhlas, kita nasihat. Atau kita fikir cara nak ubah. Atau kita sampaikan kepada dia. Mungkin kita tak boleh nasihat direct, secara langsung. Kita ambil sikap untuk minta orang lain nasihatkan. Ataupun cara hikmah, sedikit demi sedikit dan sebagainya. Maka balik kepada tujuan tadi, maka kita nak bertujuan kita untuk, kalau orang tu betul-betul ada sifat yang negatif, kita nak ubah. Maka kita nak ambil sikap untuk mengubah dengan cara yang betul. Maka orang yang mengumpat, orang yang mencela, yang membawa keburukan dan talam di muka, tidak akan ada apa-apa perubahan daripada sikap dia, melainkan menambahkan lagi masalah. Baik, itu Alhamdulillah dapat kita ketahui mengenai apa yang telah pun Ustaz kupas tentang talam dua muka. Dan ada juga ni yang bagi tahu Ustaz, katanya kadang-kadang kita ni menjadi tempat kawan mengadu, dan kita ni menjadi pendengar setia, kira macam penyimpan rahsia lah. Betul. Adakah itu yang terbaik untuk kita jadikan sebagai sebagai supaya tidak menjadi lebih buruk lagi keadaan. Jadi mungkin ada pencerahan yang terbaik pada Ustaz ni. Ya, kalau dari segi ada orang minta pandangan, maka di antara adab orang yang diminta pandangan, kata ulama ialah pertama, dia kena ada sifat amanah kerahsiaan. Dia perlu jaga. Ini dipanggil al-mustasyaru mu'taman dalam hadis. Orang yang diminta pandangan tu, dia sebenarnya diberikan amanah, dia mesti jaga amanah ni. Kemudian yang kedua, orang yang diminta nasihat ni perlu ada niat untuk menolong. Nabi kata dalam hadis yang lain, wa idza stansahaka fansah lahu. Antara hak seorang Islam ke atas Islam yang lain, bila dia minta nasihat kamu, kata Nabi, nasihatlah dia. So kita kena ada hak niat menolong, bukan niat untuk merosakkan dia atau merosakkan orang lain, untuk okey bagi idea buruk pula, tak, bagi nasihat. Dan yang ketiga, kata ulama, dia mesti ada ilmu, mesti tahu untuk menyelesaikan masalah. Jadi niat yang betul, ilmu yang betul, dan dia mesti kerahsiaan dan amanah ni supaya tak menjadi seperti tadi, iaitu menyebarkan keburukan. Dan bila kita dalam situasi hendak mengadu, maka pilihlah orang yang kita percaya. Itu satu. Supaya tidaklah keburukan yang tersebar, sebab kita niat nak menyelesaikan masalah. Bila tak selesai, jadi masalah baru. Maka yang diminta nasihat juga mesti faham bahawa kalau dia tak mampu, kata maaf, saya tak mampu nak tolong, kena beritahu. Maka ada kemampuan, ada niat yang betul, ada ilmu. So janganlah semua benda kita macam anggap boleh datang tanya saya, semua benda saya boleh cerita. Tak ada. Sebab tu orang-orang yang menyelesaikan masalah ni, dia ada belajar. Macam kita ada kaunselor, kita ada orang yang pandai dalam pengurusan manusia, maka mereka sentiasa ada pengalaman, dan orang berpengalaman lebih baik. Kalau kita tanya orang yang senior, orang yang kita panggil istilah zaman sekarang, orang yang lama makan garam daripada kita, yang awal makan garam kan, yang lebih tua, yang lebih ni, dia tahu apa nak buat. Sebab tu amat penting bila kita lihat kisah wahyu pertama kan, bagaimana Rasulullah SAW balik jumpa Khadijah, bagi tahu. Mana Khadijah kata apa? Kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal, pakcik kita, orang yang lama, orang yang tahu kitab-kitab lama. Jadi ini dipanggil satu adab yang cukup elok, tanya orang yang berkelayakan, yang mampu. Maka Waraqah bin Naufal kata, daripada cerita kamu wahai anakku, wahai pemuda, engkaulah Nabi yang akhir zaman, dan kalaulah aku hidup di zaman engkau diusir nanti, aku akan tolong kau. Jadi Nabi SAW terkejut. Nabi kata, awa mukhrijiyahum. Nabi kata, betul ke orang Mekah nak halau saya? Maksud sekarang mereka sayang saya Al-Amin. Maka kata Waraqah, semua Nabi akan ditentang, dan kamu juga akan ditentang. So cantik bila kita jumpa orang yang betul untuk mengadu masalah. Bila orang yang tak betul kan, dia kata, aku kalau jadi engkau, aku dah pergi mengamuk. Jadi maknanya
dia dapat orang dapat nasihat yang salah. Saya. Nah, itu maksud dia. Itu terbaik itu maksudnya. Orang yang dinasihati menjaga amanah, kemudian niatnya nak menolong dan berilmu. Itu kata ulama. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah Ustaz, kita tengok kesejukan masa yang ada untuk kali ini. Mungkin sebagai penutup Ustaz, mungkin ada pesanan-pesanan terbaik yang boleh kita kongsikan. Ya. Baik, kita nak ambil satu hadis lagi sebagai penutup, bagaimana satu hari berlaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke sebuah rumah sahabatnya bernama Itban bin Malik. Itban ni suka Nabi datang rumah sebab dia ni mata dia agak rabun. Maka dia nak pergi jumpa Rasulullah di Masjid Nabawi ni susah sikit. Maka boleh tak Rasulullah datang rumah saya nak buat rumah saya di masjid untuk orang tempat saya, kampung saya. Maka Rasulullah datang dan solat hajat di rumah dia dan makan bersama-sama. Masa tengah makan tu, tu nampak bila perbualan ni, maka tiba-tiba seorang lelaki berkata, di manakah Malik bin Dukhshun? Ini nama seorang yang ada zaman tu. Jadi tengah bersembang lah, Rasulullah tengah bercakap, tiba-tiba timbul perbualan yang tak betul. Seorang cakap apa? Mana Malik bin Dukhshun? Seorang lagi jawab, yang tu munafik tu. Tu tengah mengumpat, tengah tercakap benda yang tak elok. Aku rasa dia ni munafik lah. Malik ni dia tak ada pun. Kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ini yang kita boleh gunakan untuk soalan tadi. Rasulullah kata apa? Rasulullah dengar dan berada dalam situasi itu. Rasulullah kata, la taqul zalik, jangan cakap macam tu. So biar kita berada dalam satu situasi yang kita boleh bantu kawan-kawan kita tak mau kawan-kawan kita ni terus buat benda tu. Kita bercakap, jangan cakap macam tu. Nabi kata apa? Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Bukankah dia telah mengucap la ilaha illallah? Jangan cakap dia munafik. Tak ada bukti. Biarlah kamu tak apa suka, tak apa gemar, ada benda kecil-kecil semua, jangan sampai ke tahap kita nafikan kebaikan dia sampai cakap dia ni munafik. Kan bila orang marah dekat orang tu, kadang dia geram. Kan? Macam cakap lah, macam kita naik kenderaan pagi-pagi atau petang-petang, kadang-kadang kereta marah dekat motor, motor marah dekat kereta, lori marah dekat kereta. Keluarlah macam-macam perkataan, keluarlah macam-macam gaya. Dan ada yang lebih pada tu, tendang kereta orang. Kan, maaf cakap ni bukan nak mengata siapa-siapa. Ini berlaku dalam YouTube ada orang buat compilation, maksudnya dalam keganasan di jalan raya. Ada kereta yang langgar orang, nauzubillah. Ada motor yang tendang orang, kemudian dia jatuh. Ada lori yang panas baran boleh langgar kereta. Jadi kita nak mengelakkan benda ni. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk situ, Nabi kata, Nabi ajar jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia biarkan dia akan berpanjangan. Betul tak? Betul. Menurut cakap pertama, sifat kedua, sifat ketiga, keempat, dia makin panas, makin rancak. Maka Nabi stop awal, hentikan. Nanti jangan cakap macam tu. Bukankah dia mengucap kalimah syahadah? Jangan cakap macam tu. Maka sahabat dididik oleh Nabi begitu. Dalam kes yang lain pula, kita boleh nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur juga dan mengatakan bahawa apa yang keluar dari mulut kamu kalau dicampak ke dalam lautan akan busuk. Maksudnya kamu cakap biasa saja, tapi kamu cakap tu mengumpat dan mengutuk, maka yang kamu cakap itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin susah untuk kita buat pada orang yang lebih tua, pada orang yang lebih senior, kan? Tapi kita boleh buat pada orang yang sebaya, yang lebih muda, wujudkan budaya, iaitu jangan cakap macam itulah. Kan tersetengah orang kan bila kita bersembang-sembang, ada dia kata, aib, jangan. Dah. So orang tua cakap macam tu kan. Bila orang tua cakap, insya-Allah orang muda dengar. Kan, dah cukup. Jangan cakap macam tu kan. Saya pun kira cukup kot nak habis masa. Cukup juga. Ustaz cakap cukup. Masa. Alhamdulillah. Jadi itu sebagai penutupnya, dan alhamdulillah semoga ia memberikan manfaat dan memberikan kefahaman yang lebih luas kepada kita berkenaan tentang tajuk larangan mengumpat dan menyebarkan keburukan, menerusi apa yang telah pun dibicarakan oleh Ustaz Adlan Abdul Aziz sebentar tadi, insya-Allah. Dan kita ucapkan terima kasih pada pendengar dan juga penonton di FB Go Live waktu ini yang mengikuti rancangan Tafakkur Fiddin. InsyaAllah kembali bersiaran seperti biasa pada waktu dan juga hari yang sama untuk siri akan datang. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKIM FM.